Okey, kita sambung Habis recording tadi Okey. Tak apa. Bahagian seterusnya ini tentukan sama ada rajah yang diberikan ialah subgraf bagi graf G. Ini kita panggil subgraf. Subgraf senang je cerita dia subgraf ni. Subgraf ni saya panggil dia adalah sebahagian daripada graf. Sebahagian dari graf. Tapi syarat dia mesti sama. Sama betul-betul sama betul-betul. Sama betul-betul. Dengan mana? Kedudukan dia sama, kedudukan dengan dia punya elemen dia semua adalah sebahagian daripada graf tu. Okey? Contoh kat sini, contoh ni soalan senang kita tengok. Senang sikit. Yang pertama, kalau kita tengok soalan dia pertama, tentukan sama ada rajah yang diberikan adalah subgraf. Ini kamu tengok ni. Ni ada sini nampak? Kalau ada maksudnya sama. Tempat yang sama, gelung, elemen I2 yang sama, bucu yang sama, P. Ini maksudnya ini adalah subgraf dia. Betul. Kan? Walaupun dia tengok nombor 2. Nombor 2 ni sama. Bucu je ada, R saja ada. R saja pun dikira sebagai subgraf. Asalkan dia mesti berada pada kedudukan yang sama. Nampak? Ini bagi dia sebahagian daripada graf ni. Tempat yang sama. Ini juga dikenali sebagai subgraf. Senang je subgraf dia. Jadi kalau yang ini betul, yang ini takkan tak betul. Ini 3 orang. Nampak? Kedudukan yang sama. Kan? Huruf yang sama, bucu yang sama. Ini juga subgraf. Okey? Tengok nombor 4. Adakah dia subgraf? Atas sama. Kanan sama. Kiri sama. Betul. Ini adalah subgraf. Okey? Yang ini. Bucu dia P. Betul. Q. Betul. Elemen dia lain pula. Dia bagi I4. Yang ini I1. Ini bukan. Tak boleh. Dia mesti sama betul-betul. Dia tak boleh. I lain pun tak boleh. Maksudnya kita anggap dia bukan subgraf. Dia mesti nak jadi subgraf. Dia mesti betul-betul sama. Sebahagian daripada graf ni. Itu maksud dia. Okey. Boleh tengok. Rajah 6. Rajah 6 ni. P. I1. Ini I1. Ini I2. Wah, tak boleh dah. Dia tak boleh dah ni. I3 betul. R betul. Sebab tu kita tengok betul-betul. Soalan ni senang je dalam exam. Kalau keluar. Tapi takut tengok betul-betul. Ni I1. Ini I2. Tak sama. Ini bukan subgraf dia. Kan? 7. Saya tengok. Baru saya tunjuk dekat I3 dah nampak dah. Sini I4. Terus kita kata ini bukan subgraf dia. Dia mesti sama betul-betul. 8. P. Q. R. Bucu betul. Gelung I2 betul. I1 betul. I4 betul. Yang ini subgraf. Okey. Rajah 9. I2 betul. I1 betul. Q. QP terbalik. QP terbalik. Ini bukan subgraf. Yang ini terus automatik bukan subgraf dah. Gambar pun dah lain. Kan? Terbalik terus gambar dia. Automatik bukan. Okey. Rajah 11. Oh, dia ambil semua. Semua juga adalah subgraf. Semua juga adalah subgraf. Dia macam kita belajar dalam set. Dalam set set kita belajar macam inilah. Contoh kalau set kita panggil dia kalau ada dalam set tu ada A, ada B, ada C. Siapa subset dia? Subset dia adalah A, B, C, AB, AC, macam tu. Kemudian BC, kemudian ABC dan set kosong. Ini dalam set. Nampak? Tapi yang ini dalam graf pula. Dia ada sebahagian daripada graf tersebut. Senang je cerita subgraf ni. Okey? Jadi kita tengok seterusnya. Nombor 2. Lukis 5 subgraf bagi graf yang diberikan. 5 subgraf bagi graf yang diberikan. Senang je subgraf. Dia suruh lukis 5 subgraf. Macam mana? Suka hati kamu. Terpulang. Buatlah macam mana pun. Dan tak kisah. Sebab dia soalan ni dia open. Dia open. Kamu buat macam mana pun boleh betul. Tak kisah.
Contoh kita tengok, saya ambil kat sini. Nombor 2 ni paling senang macam mana? Paling senang. Betul kan? A. 5 subgraf. Okey. Asal dia ni P Q R. E1, E2, E3. Dia nak 5 je, kan? Titik saja dah ada 3. Tepi saja ada 3 lagi, kan? Itu saja dah habislah cerita dia. Okey, contoh saya salin semula. Bila dia kata lukis 5, saya salin semula ni, yang saya salin semula dah kira 1. Salin semula dah kira 1. Contoh bila saya buat ni je. Kira 2 dah. Nampak? Dia kena buat saya pecah-pecah, jangan buat sekali kan. Betul yang ni. Q R E2. Ini dah kira 3. Kan? Lepas tu yang seorang lagi kamu letak titik je. Tiba-tiba kamu letak R je. Ini dah kira 1, 2, 3, 4 dah. Kan? 4. Satu lagi nak buat ada tajam ke suka hati lah. Macam mana? Tu. P Q R pula. Letak E1, letak E2. Ini 1, 2, 3, titik je 4, 5. Ada pelajar dia buat yang ni pula. Yang ni macam ni, suka hati. Sebab tu dia open. Soalan ni open. Kan? Jadi kita panggil dia subgraf ni senang. Sebab dia open. Okay? Asalkan kalau dia nak minta 5, kita lukislah 5. Kan? Yang ni boleh macam-macam kamu boleh buat. Contoh lukis 5 subgraf kan. Kalau titik saja dah 4. Kan? Tapi biasanya titik ni takutnya keliru lah, tak perasan. Lepas tu saya kata, saya selalunya kalau subgraf, lebih baik kamu lukis garis-garis. Kan? Contoh kamu lukis garis ni saja. 1. Kan? Lepas tu kamu lukis yang ni saja 2. Okay? Lepas tu kamu ambil lah garis bawah ni saja. Tapi kena letak kedudukan dia kena betul. 2. Tu. Kan? Okay, lepas tu yang ini 3, 1, 2, 3 dah 4. Satu lagi combine lah. Kamu combine. Tu lukis semua pun tak apa. Combine pun tak apa. Titik saja pun boleh. Tak kisah terpulang. Okay. Sebab tu yang ni saya tak cerita banyak lah. Sebab senang sikit lah. Yang kita panggil dia subgraf. Kan? Okay. Nombor 3. Pokok. Jom kita tengok apa cerita pokok. Kan? Pokok. Syarat pertama, semua sel otak berhubung. Bukan sel otak kan. Semua bucu berhubung. Berhubung. Dia kena bersambung semua. Kan? Bersambung semua. Tapi nombor 2, dia tak boleh ada gelung. Gelung tak boleh. Dia tak boleh patah balik. Dia kena satu jalan, sahala. Kita panggil dia sahala aja. Kan? Itu syarat untuk kita panggil dia pokok. Pokok syarat dia mesti sahala dan semua bucu mesti bersambung. Tapi tak boleh ada gelung, tak boleh apa kita panggil dia? Gelung tak boleh. Nombor 3 ni kita panggil dia mesti sahala. Kan? Sahala. Sahala dia macam nilah. Saya sebagai contoh Contoh sini A, B, C. Okey, contoh Kalau saya buat macam ni, ini dikira pokok. Nampak? Semua bersambung. Semua bersambung. Okey? Saya tambah aja C pergi ke A, dia dah bukan pokok. Sebab bila kita pergi segi A, maksud A boleh pergi ikut arah lain dah. Kan? Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Kan? Dia mesti salah. Macam mana kamu buat pun macam mana lah. Tak kisah kalau pergi sini, ini pokok. Sebab semua bersambung. Ini masih dikira sebagai pokok.
Kan? Okey. Tapi semua kena sambung. Satu tak sambung tak boleh. Hati-hati. Kan? Dia trik macam ni simple. Ni. Dia buat macam tu. Tiba-tiba ada seorang lagi. Kan? Dia cross. Kamu pun tengok. Ish, macam mana ni? Kamu kena ingat. Bukan semua berhubung. Bukan semua berhubung. Walaupun dia bersilang, bucu sini. Kan? Tapi tak semua berhubung. Tak boleh. Kan? Okey? Tak boleh. Boleh? Dia boleh faham pokok, cerita pokok. Okey, contoh. Kenal pasti pokok dan bukan pokok. Senang lah. Ni, bukan pokok. Nampak? Ni, bukan pokok. Ni, ada sambung je bukan pokok. Kan? Yang ini. Ni pokok. Okey, ini pokok. Sebab apa? Semua berhubung. Dan dia tidak ada patah balik ni. Tak ada. C ni pokok. Betul? Okey. Ni pokok. Cuba tengok D. Cuba tengok D. Adakah D pokok? Ada cross nampak? Tak boleh ni. Kenapa tak boleh? Dia ada patah balik nampak ni. Saya pergi sini, pergi sini, pergi sini. Okey, pokok. Ini patah balik. Walaupun dia cross tapi dia patah balik. Dia patah balik tak boleh. Maksudnya ada macam gelung cerita dia. Ini bukan pokok. Ini pokok. Ini seorang saja pokok. Okey. Boleh? Okey. Nombor 4. Yang ni yang masalah kita ni. Kita nak lukis. Kita nak lukis. Kita panggil dia. Satu pokok dengan maklumat yang diberikan. Jom kita tengok. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberikan. Okey. Ambil kertas dulu. Bucu 7, bucu 9, tepi 5, tepi 9. Ini cuba cerita ni. A, B, C, D ni. Ini kita tengok cerita dia. Okey. Nombor 4. Macam mana lukis satu pokok dengan maklumat diberikan? Bucu ada 7. Ini kamu buatlah macam mana pun. Asalkan ada 7 bucu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada bucu 7. Macam mana pokok? Sambung semua. Syarat dia apa? Sambung. Asalkan sambung semua sudah. Tapi tak boleh patah balik. Tentu pergi sini, sini, sini. Buat W. Siap. Ini jawapan. Ini terbuka open. Open. Ada pelajar dia buat macam tu. Pergi sini, patah balik macam dia suka hati. Boleh. Tak ada masalah. Asalkan bucu dia kena ada 7. Okey. Kalau bucu 9 macam mana? Lebihkan. Lebihkan untuk B. Bucu 9. Open lah, tak kisah buat macam mana pun. Start sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia jadi nanti. 5, 6, 7, 8, 9. Pokok juga. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini pun pokok. Boleh buat. Macam mana pun. Tepi 5. Tepi 5 maksudnya kita kena kira lah C. Kalau tepi 5 berapa bucu? Tepi 5 tak ada masalah kita kira. 1 tepi. 2 tepi. 3 tepi. 4 tepi. 5 tepi. Ini pun dah siap pokok kita dah. Syarat dia mesti semua berhubung, dia tak patah balik. Itu je cerita dia. Sama kat tepi 9. Tepi 9. Buatlah macam mana pun tak kisah. Dia soalan penting best apa? Dia open. Dia maksudnya pelajar jawab macam mana pun asalkan mematuhi syarat dia.
Dia kata tepi 9, kita buatlah tepi 9. Kita buat cabang-cabang macam ni lah. Contoh saya buat cabang lagi dahsyat cabang. 1, 2, kemudian sini. Boleh? Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7, 8, 9. Tak cantik pun tak apa. Syarat dia. Dah jadi dah. Ini kita panggil dia pokok juga. Pokok apa tak tahu. Jangan tanya pokok apa. Gambar rajah ni. Gambar rajah ni. Jadi syarat dia penting. Syarat dia betul. Iaitu yang pertama, syarat dia mesti apa? Syarat dia kamu kena semua bucu mesti berhubung antara satu sama lain. Kan? Tapi dia tak boleh patah balik, sambung balik. Tak boleh. Walaupun hujung ni sambung dengan hujung ni pun tak boleh. Dia kira patah balik lah. Kan? Tak boleh kan? Okey. Itu syarat untuk kita buat apa? Gambar rajah pokok. Kan? Okey. Jom. Pergi seterusnya. Sini. Kita tengok soalan nombor 5. Okay. Okey, nombor 5 kat sini, lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan. Lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan. Senang ni, 2 pokok berdasarkan. Kita kena pecahkan daripada graf ni, jadikan dia keluarkan dia punya subgraf. Keluarkan dia punya subgraf dan subgraf dia adalah pokok. Kan? Lukis 2 pokok berdasarkan graf diberikan. Maksud graf diberi, kita kena jadikan dia pokok. Kan? Tak kisahlah apa syarat pokok. Okey, contoh yang ni asal. Nombor 5 A. Dia bagi macam tu, macam tu, macam tu, macam tu bucu dia. Jadi kita kena lukis subgraf dia. Subgraf maksudnya benda yang sama yang ada pada graf ni tapi bagi jadi pokok. Kan? Macam mana kita jadi pokok? Okey, paling senang kita buat apa? 1. Dah jumpa 1 pokok. Nampak? Sebab ni dapat dia pokok. Sebab apa? Semua titik berhubung kan? Tapi tidak ada patah balik. Ini pokok. Satu lagi kita buat. Sama juga cerita dia. Kita ambil dulu bucu dia. Okey. Kemudian macam mana pokok? Kita reka lah. N boleh? N balik. N boleh. Adakah ni subgraf? Betul. Dia subgraf nampak? N. Pokok. UN. Okey. Ada pelajar buat apa? Z. Boleh Z? Boleh Z. Z pun pokok juga. Sebab syarat pokok, dia mesti semua titik-titik dia haruslah berhubung. Itu syarat dia. Okey. Cuba kamu tengok. Try. B. Open ni. Soalan ni open gila. Sebab tu kalau kamu cari jawapan kat belakang, memang tak ada ni. Kan? Tak ada jawapan dia. Kita open. Titik dia. Kita ikut titik dulu. 1, 2, 3, jauh sikit. 4, 5, 6. Okey. Macam mana pokok paling senang? Tegak je pokok dia. Kan? Buat anak panah ke nak buat T? Anak panah lah. Anak panah yang pertama. Kan? Kemudian kita main ikut tepi pula. Kan? Titik ni. Kiri kanan. Okey, nak pergi ke mana ni? Di sini dulu. Kemudian dia naik atas ni. Dia pergi sini. Dia pergi sini. Pergi sini. Tak pening. Nampak? Dia subgraf tapi dia pokok. Sebab apa syarat pokok? Kena ingat syarat pokok. Pokok syarat dia adalah semua titik-titik dia mestilah berhubung. Kan? Dan graf kita buat pokok adalah sebahagian daripada graf yang asal. Maksudnya apa? Subgraf daripada graf yang asal. Kan? Itu syarat untuk jadikan dia sebagai pokok. Boleh? Okey? Boleh faham ke? Setakat ni ada soalan? Faham.
Okey, sebab bahagian pertama tadi saya punya laptop buat hal. Jadi recording hilang. Saya pun tak tahu nanti saya cari kalau ada lah kan. Okey. Kita pergi nombor 6 pula. 6 Nombor 5 dah. Nombor 5 yang susah sebab nombor 5 dia tidak ada jawapan. Dia open. Tapi nombor 6 ni senang sikit lah sebab dah ada gambar rajah. Soalan kalau dah ada gambar rajah sangat mudah. InsyaAllah. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah graf tak terarah dan berpemberat. Nampak ada pemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat minimum. Wah, kena kira ni. Saya ingat topik ni tak ada pengiraan. Rupanya topik ni ada pengiraan kak. Kan? Okey, maksudnya kita cari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil sekali kat sini 18. Dapat pokok Okey, kemudian tengok 18 ni mana? Kedua kecil siapa? Yang ada kaitan dengan dia. Yang ada kaitan dengan dia. Okey. Kalau saya ambil 30, 34. 30, 34. Dengan 30, ni 42. Tak boleh. Jangan 30, 34. 30, 34 juga. Tak boleh buat apa. Masa situ je. 30, 34. Kemudian 20. Dia mesti sambung ke titik 20. Kemudian satu lagi 24. Okey, ni pun pokok ke? Cantik. Adakah semua titik-titik telah berhubung? Semua titik-titik telah berhubung. Pak. Okey. Ke ada jalan lagi ringkas? Oh, ada jalan lagi ringkas. 34 dengan 32. Menang lagi 32 ni lagi kecil. Sini buang. 18, 30, 32, 20, 24. Betul. Okey. Ini adalah pokok dengan jumlah nilai pemberat minimum. Paling sikit sekali. Kan? Syarat dia apa? Semua titik-titik kita telah berhubung. Kan? Semua titik-titik telah berhubung. Dan jumlah kita semua ni adalah yang paling kecil lah saya rasa kan. 18, 30, 32, 20, betul. Okey. Berapakah jumlah pemberat? Dah senang campurlah jumlah pemberat dia. Saya ambil 18 campur 30 campur 32 campur 20 campur 24. Kan? Campur ni 50, 100. Kan? Okey. Lupa tanda. 50, okey. 100, 124. Betul? Siap. Kalau masuk macam ni lah exam seronok. Ni kan antara soalan yang agak mudah sikitlah. Kan? Okey, ni cerita pasal apa? Hari ni kita dah masuk yang pertama tadi kita belajar pasal nombor 1 graf terarah dan berpemberat. Nombor 2 kita dah belajar pasal subgraf. Okey, subgraf. Subgraf, bila subgraf kita menyambungkan semua titik. Subgraf yang menyambungkan semua titik kan? Tanpa patah balik, kita panggil dia pokok. Pokok juga adalah subgraf yang menyambungkan semua titik. Itu namanya pokok. Okey? Boleh? Macam mana? Ada soalan?
Okey, kalau tak ada soalan untuk mat sampai hari ni sampai sini dulu. Cuma saya ada sedikit pengumuman lah untuk kamu. Kamu tingkatan 4 kan. Form 4 saya ada buat satu program cuti sekolah tapi untuk form 5 tau, bukan form 4. Saya buat untuk form 5. Tapi belajar topik form 4. Jadi kamu boleh join lah takat mana yang kamu mampu nak join lah. Kan? Contoh kalau kamu nak masuk, nanti saya bagi link untuk esok. Kan? Esok malam. Bukan malam, silap. Malam habis ni kelas lain malam ni. Okey, esok petang. Esok petang pukul 4 sampai pukul 6. Dia 2 jam sebenarnya sebab yang pertama 4 hingga pukul 5 kita belajar mat. Mat ulang kaji bab asas nombor. Sikit je. Touch saja. Ulang kaji, nama pun ulang kaji. Tapi untuk form 5, kamu boleh sama juga. Benda yang sama belajar, ulang kaji juga. Kemudian sambung 5 hingga pukul 6 pula. Admat. Besok topik fungsi lah. Cuma topik form 4 bab 1 tu saya skip. Topik fungsi. Okey. Jadi kalau kamu join, kejap lagi saya hantar link. Cuma kamu masuk dulu test lah sebab kamu tak akan belajar semua, sebab tu saya jemput kamu, saya hanya infakkan sajalah untuk kamu. Percuma je kamu nak masuk tak apa. Sebab apa, kalau untuk form 5 memang saya kenakan bayaran. Dia ada semua ada 10 jam untuk mat dengan 10 jam untuk admat. Masa dia esok satu pengenalan, kemudian semua masa cuti sekolah nanti lagi 9 jam untuk admat. Cuma untuk kelas ni untuk belajar form 5 jadi saya buat sebenarnya kalau kamu tengok dia ada bahagian 1, 2, 3 sampai 10. Setiap satu tu mewakili satu bab. Jadi kamu sekarang contoh mat kita dah belajar sampai bab 5. Jadi kamu akan tengok, saya akan share link yang mana bab kamu dah belajar tu, cuma kamu nak masuk boleh masuk je. Kalau nak masuk semua pun tak apa. Cuma ada benda yang kamu tak belajar lagi. Sama juga. Admat pun sama juga. Bab 1 lepas fungsi, lepas tu masuk kuadratik, dia masuk satu-satu. Dia masuk satu, sistem persamaan, indeks, satu-satu. Cuma sikit pendek. Saya ambil soalan-soalan exam saja. Okey? Ini untuk kalau ada kawan dekatan 5, kamu tolong bagi tahulah. Okey? Saya kalau untuk yang ambil penuh macam form 4 macam kamu ni, saya bagi untuk kamu masuk je lah. Saya bagi percuma je sebab tak habis pun, kamu pun belajar berapa, separuh pun tak sampai lagi. Cuma untuk kawan-kawan kamu kalau ada form 5, sebenarnya kalau kamu tengok 2 subjek ni macam biasalah yuran saya RM50. Untuk apa? Cuti sekolah. Maksudnya kalau ikut sebenarnya adalah sejam RM2.50 je. Okey? Sejam RM2.50 je insya-Allah. Okey? Tapi kalau kamu form 4 masuk percuma. Sebab tak habis pun. Okey, cuma ada setengah pelajar, kalau ada setengah form 4, cikgu saya nak masuk semua. Nak try. Tak apa, masuk je semua. Nak tengok topik macam manalah topik form 4. Sebab semua ni 10 jam ni adalah mat form 10 jam form 4. Mat, topik form 4 10 bab. Admat pun sama, form 4 juga. 10 bab topik form 4 akan dibincangkan. Jadi fokus kepada pelajar SPM. Dia orang pun banyak tak tahu, banyak yang tinggal lah, lupa. Lepas tu saya buat ulang kaji. Cuma nak sentuh-sentuh sikit apa supaya nak tengok okey ada benda tak yang kamu dah terlupa. Kalau ingat tak apa. Yang kita nak sentuh ni adalah benda yang takut ada terlupa. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi lepas hari raya. Kelas admat untuk minggu ni pada hari Rabu tidak ada sebab kita buat persiapan untuk hari raya. Mungkin akan digantikan, nanti saya akan set gantikan untuk cuti sekolah ataupun ni lah kira ganti dia. Kalau kamu masuk ni, masuklah ni percuma sebagai ganti kelas hari Rabu admat tu. Kita jumpa lagi insya-Allah selepas hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi memberi kepercayaan saya untuk mengajar kamu semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Sama. Cikgu. Ya, Balkis.
Kalau macam kan ada yang garisan dia yang satu je, dia tak bersambung dengan yang lain. Yang mana? Yang mana? Kalau garisan satu je yang tak sambung, itu subgraf lah, subgraf. Tak yang awal-awal. Yang awal-awal? Yang bahagian awal. Yang mana ni? Ni ke? Tu pun boleh juga. Contohnya macam P dengan Q tu kan dia bersambung kan. P dengan Q, okey. Betul? Kalau dia nak buat macam P, huruf H lah contohnya. P bersambung dengan H tapi H tak bersambung dengan apa-apa. P sambung dengan H tapi H tak sambung apa-apa. Sekejap. Macam mana? Dia soalan ni pasal apa? Pasal subgraf ke? Tak, yang tu bukan aslinya. Dia dekat buku teks surat. Sekejap Saya tengok buku teks surat apa. Sekejap saya ambil. Yang ada pakai mana? Tengok buku kamu. Surat 131. 133. Contoh 4. Contoh 4. Okey, ni yang awal ni dia suruh lukis kan? Yang tu kan. Kan 1 dengan 5 kan dia tak ada. 5 tu tak bersambung dengan 4 kan? Okey, tak sambung. 5 tak sambung dengan 4. Contohnya 5 tu dia letak dekat tempat lain. Dia macam dia menyilang dengan yang lain. Boleh, tapi kalau dia boleh silang. Contoh macam ni, nampak? Ni dia silang tau, nampak? Kan? Dia boleh silang, cuma kita beritahu kalau boleh jangan silang. Kalau boleh jangan silang. Kan? Kalau kamu dah buat tiba-tiba silang tak apalah. Kan? Sebab dia open. Contoh macam ni. Kamu tengok ni kan? Ni kalau U dia duduk kat atas, dia tak bersilang lah. Nampak? Maksudnya tapi dia still berterima lah. Boleh terima. Sebab syarat dia ni. Ni syarat dia. Syarat dia kata apa? Bucu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Kan? Lepas tu dia kata 1 mesti sambung dengan 2. 1 sambung dengan 2. Betul. Kemudian 1 mesti sambung dengan 4. Betul. 1 mesti sambung dengan 5. Betul. 2 sambung dengan 3. Betul. 2 sambung dengan 4. Contoh kita tak tengok gambar ni. Kita buat. Kita buat suka hati kita je. Betul? Saya tengok. Saya senaraikan dulu. 1, 2. 1, 4. 1, 5. Contoh saya ambil 1 ada 3 orang. Nampak? Kan? Kemudian 2, 3, 2, 4. Lepas tu 3, 4. Contoh kita buat sendiri. 1 ada 3 orang. Kita main buat je. 1 pergi ke 2. Kemudian 1 pergi ke 4. 1 pergi ke 5. Kita buat macam tu. Sebab kita settlekan yang ni dulu. Kemudian kita tengok 2. 2 pergi ke 3 dan 2 pergi 4. Okey, 2 pergi ke 3 dan 2 pergi ke 4. Kita buat. Nampak? Kan? Kemudian kita cuba 3 pergi 4 sambung je. Okey, siap. Contoh macam tu. Faham. Dia jawapan soalan ni dia subjektif, maksudnya dia tak semestinya jawapan dia mesti sama dah macam ni. Kan? Tapi kita pulang kita. Contoh macam ni susah sikit sebenarnya. Kamu tengok betul tengok dia. PUPT jap saya ambil contoh. Saya ambil P dulu. PUPT. Main ambil je. Okey, P. Okey, kita buat je U. Kemudian kita buat je T. Sebab syarat dia PUPT. Kan? Kemudian Q pergi ke T.
Q tak ada. Kita pun buat sendiri je Q kat bawah ni. Q sambung je ke T. Macam tu. Kemudian Q sambung ke S. Kan? Kita pun buat S ke hati kita lah sini. Sini S, duduk sinilah S. Macam tu. Kita buat. Sebab dia kata Q ke S. Kemudian R pula pergi ke silap-silap. Ni mana datang R ni? QS sorry. Kan? QS. Kemudian R pun pergi ke S. Kan? Tapi R juga pergi ke U. Jadi R kita sesuai belah mana? Belah bawah ke belah atas? Kita tengoklah sesuai. Contoh saya nak buat R ke tengah. Aku duduk dekat tengah lah R kan. Sebab apa? Saya nampak R pergi ke S, R pergi ke U. Nampak? Dah siap kita punya. Ini kita punya jawapan macam ni. So maksudnya dia tak semestinya sama Dia tak semestinya sama. Sebab tu jawapan dia open tau. Jawapan dia. Dia open. Faham. Jawapan. Asalkan syarat dia mesti apa? Saya check balik. PU betul ada. PT ada. Kemudian QT ada. Kemudian QS ada. Betul. RS ada. Betul. RU ada. Betul. Macam tu. Okey, faham. Okey. Asalkan yang penting ni. Cuma yang ni yang susah sikit. Ni. Nak rancang. Benda ni kena biasa buat lah. Nak rancang ni. Sebab dia ada apa? Ada gelung dan berbilang tepi ni. Kan? Kalau yang gelung tu dia ada dua hala kan? So dua lah kan? Apa? Kalau yang gelung tu dia ada dua kan? Dia mengikut arah jam dengan lawan arah jam kan? Itu kalau masa kita kira yang ada darjah in out tu. Bilangan darjah dia. Kalau masa kita nak lukis contoh. Macam mana kita tahu dia gelung? Sebab dia tak tulis nampak dia. Ada tak dia bagi tahu gelung? Tak ada kan? Tak. Jadi masa kita tahu, okey, bucu kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Biasanya, kalau kamu tengok 4, kita buat diamond lah, diamond. Contoh kalau jumpa 4, biasanya kita buat sama ada square ataupun diamond. Tak kisah macam mana pun. Okey? Contoh saya buat macam ni. PP. PP, ini huruf yang sama ni gelung. Huruf yang sama ni maksudnya gelung. Okey. PQ, ni single. Okey. PS, ini single. QS, nampak? Kita letak kat tempat lain. QS dengan QS. Ini maksudnya apa? Berbilang tepi. Kan? Kemudian ada QR single juga. QR single tak sini. Geng-geng single. QR single. Lepas tu SR pun single. Yang ini RR ada kat sini. Nampak? Maksudnya ada 2 gelung, ada 1 berbilang tepi, ada 4 single. Jadi yang mana kita nak buat dulu? Saya cadangkan biasanya kan ada 4 bucu. Bucu biasanya kita buat, untuk bucu ni kita buat biasanya diamond. Kalau diamond. Tapi diamond macam mana? Kita tengok berbilang tepi dulu. Contoh QS ni. Saya akan buat Q dengan S lah. Contoh macam ni. Sebab ni penting. 2 ekor ni. Ini namanya berbilang tepi. Okey. Kemudian ada apa? Ada 2 gelung. Gelung dekat P, gelung dekat R. Maksudnya terlibat tak ada orang ni? Tak terlibat. Kita letak P kat atas. P kat atas. Lepas tu sini R. Kat bawah. Okey. Kat P ada gelung. Dekat R ada gelung. Lepas tu single dia. PQ, PS. QR, SR. Apa ni? Siap lah. Faham. Jadi masa kita buat, tapi cuma jawapan dia kadang-kadang macam ni. Ada orang kadang-kadang dia buat jadi macam lain lah. Kan? Contoh, ada pelajar saya biasanya, saya try tu, saya tak tengok jawapan, saya try, saya buat macam ni tu. Ada 4 bucu. Saya main buat je. P, Q, R, S. Saya main letak je susunan saya. Nampak? Kan? Kemudian saya letak, PP ada gelung. Kan? RR ada gelung. QS. Dia akan jadi juga cerita dia. Nampak? Itu dia sambung. PQ sambung. PS sambung. QR sambung. RS sambung. Dia jadi juga. Buatlah macam mana pun. Kan? Okay. Boleh? Boleh.
Topik ni dia jawapan dia sebab tu kalau kau tengok ada setengah soalan tu kamu cari jawapan belakang tak ada tau. Dia tak buat sebab benda tu apa? Dia terpulang banyak jawapan sangat. Macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh. Tu dia tak bagi jawapan. Faham. Terima kasih cikgu. Okey, sama boleh